Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sembang-sembang. Apa khabar semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu lagi kembali. Tadi sebelum Isyak tadi kita cerita pasal apa? Pasal orang beriman bertakwa kan. Kemudian bertakwa kita cerita lagi pasal bagaimana apa tu takwa tu buat apa? Takwa tu nak buat apa? Buat takwa tu mengerjakan suruhan Allah SWT lah. Apa yang Allah SWT suruh kerjakan, kita kerjakan. Kan? Yang mana Allah SWT larang, kita larang. Tinggalkan. Okey. Itu senang je. Pening kepala. Kita hidup ni jangan pening-pening kepala. Tuan, puan. Ya, baik. Dan kita kita pendakwah bukan penghukum. Jangan lupa, kita ni pendakwah bukan penghukum ya. Jangan kita nak menghukum orang baik, kita jadi pendakwah. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dia kata. Surah Ali Imran. Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini, wahai umat Muhammad, okay? Khaira ummatin kata, adalah sebaik-baik umat. Kita ni Allah kata sebaik-baik umat. Kamu ni, umat Nabi Muhammad ni, kita ni lah adalah sebaik-baik umat. Kenapa kita ni sebaik-baik umat? Ah, Ukhrijat linnas itu. Yang dilahirkan di kalangan umat manusia yang ada ni, kat atas muka bumi ni, ukhrijat linnas kan. Kenapa kita adalah khaira ummatin? Tak kerana kita tak muru nabil ma'ruf. Kerana kamu menyuruh berbuat baik. Perkara baik. Kita ajak orang buat perkara yang baik. Eh, Janganlah kira tu. Kan? Ajak. Yang kita kata kita mengherdik apa, kita ngajak. Ajak orang buat baik. Kalau kita kata kita mengherdik apa, okay? Suruh je orang buat baik. Buatlah baik apa segala daripada bangun, kita bangun sampai kita nak tidur kan, ngajak je orang buat baik. Okay? Kita tak murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bukan sekadar kita suruh orang buat baik je, tapi wa tanhauna 'anil munkar. Suruh juga kan, larang enggak? Larang daripada perkara-perkara yang salah, yang buruk, mungkar. Kita larang kan, jangan sekadar ajak orang buat baik tapi kita tak larang, buruk kita buat tak tahu. Semua nak pandang baik je. Saya pernah kena aturan orang tegur. Orang kata tak betul. Orang kata kat saya, kata apa, kata kita ni pandang, kalau kita pandang benda, kita pandang satu tu baik, baiklah jadinya. Tak boleh, tak ada. Kan? Takkan ada benda yang buruk pun kita nak pandang baik. Kalau tidak, tak adalah benda ni. Tak ada Allah kata macam tu. Jadi, yang kita nampak tak baik tu, mungkar tu, kita cakap lah, bagi tahu, tegur, nasihat. Ha? Dah susah kita nasihat kan? Nasihat lah. Kan susah. Tapi kita nasihat tu dengan cara yang baik lah, yang terbaik. Tegur. Kadang-kadang ada orang dia tak suka. Kita tegur benda baik pun dia tak suka. Benda kadang-kadang, ha, kadang dia tak ada istilah. Kita pandang baik semua baik. Pandang baik semua baik tak? Benda yang tak baik, kita tegur. Yang benda baik, benda yang tak baik pun kita pandang baik, masalah. Sebab apa? Benda baik dan benda buruk ni jangan dicampur adukkan. Ya. Jangan kita campur adukkan benda, tak apa, buruk ke, benda yang baik dengan yang buruk tu kita jangan campur adukkan dia. Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okey. Lepas tu
serta kamu pula beriman kepada Allah. Okey, ini kat sini ada maknanya ada perkara yang penting adalah pertama, okey, memang kena buat apa suruh buat ajak benda baik. Memang kena ajak orang buat benda baik. Tunjuk contoh yang baik. Eh, ah, beri apa nasihat dengan baik. Tegur dengan baik. Semua baiklah, perkara baik. Buat apa yang saja baik, kan? Akhlak yang baik. Okey. Dan larang apa yang nak mungkar tu kita larang. Tegur, nampak perkara mungkar tegur, tegur elok, tegur cakap elok. Jangan peli-peli, jangan keji-keji, jangan maki hamun. Oh, jangan semua tu. Kan tegur elok. Tapi yang paling utama, watuk minu nabilah. Dan dia beriman kepada Allah. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni ramai manusia suka buat baik. Ramai orang suka bersedekah, ramai orang suka tolong orang, buat kerja-kerja kebajikan, bantu orang susah, derma sana, derma sini. Ramai. Dia. Tapi kalau yang paling penting adalah kita beriman. Okey. Kena beriman. Kalau tidak sia-sia dah. Sia-sia lah buat tu. Sedekah apa semua. Sia-sia je kalau tak beriman. Kita ajak, kalau kita nampak kawan-kawan kita yang apa yang bukan beragama Islam kan, buat benda baik dia baik kan. Ajak dia masuk Islam. Sayang tu apa dia dah buat benda baik tapi tak dapat apa-apa. Dan memang betul tak ada apa-apa. Jangan cakap wah tu tak apa buat benda baik masuk syurga. Tak ada. Buat benda baik belum tentu masuk syurga. Buat kebajikan ke, buat sedekah ke apa ke, belum tentu masuk syurga kalau tak beriman. Kena beriman dengan Allah SWT. Sebab Allah sebut watuk minu nabillah. Benda paling utama beriman. Okey. Tu kena doa. Kan doa hidayah kan. Doa yang hidayah. Janganlah marah-marah. Kita tunjuk contoh yang baik, ajak orang apa beriman. Okey. Waduh. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Dia kata. Betul beriman. Dan kalaulah ahli kitab, Allah beritahu kalaulah ahli kitab tu yang ni, yang bukan Yahudi dan Nasrani itu beriman, kalau beriman, kalau mereka beriman kata, lakana khairal lahum, okey. Kalau dia ni beriman, sebagaimana yang semestinya sebetulnya, iman yang sebetulnya, kan, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, dia kata. Tentulah iman itu menjadi baik pada mereka, dia kata kan. Lakana khairal lahum. Jadi baik pada mereka. Ha. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Tentulah apa dia kata kalau lah orang ahli kitab ni, ada Yahudi Nasrani ni beriman, kan? Kita kena ajak dia orang, ajak beriman. Orang baik kan, ada yang baik. Kalau saya apa yang bukan bagi semua ada yang baik. Tolong orang tu sedekah, banyak sedekah dia. Buat kerja kebajikan, buat tu kan. NGO sana, NGO sini, betul. Saya dulu masa kerja dengan satu peguam tu kan, pejabat peguam dulu kan. Memang tiap minggu kan. Pergi buat kerja kebajikan kan. Tapi dia tak Islam kan, pergi. Tapi baik tu pergi apa dia ikut dah dia orang tak Islam tapi ya dia orang pergi rumah orang tua-tua, pergi macam tu, pergi sebelum saya kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Saya dah pernah buat dulu NGO dulu kat situ kan. Kerja kemasyarakatan ni. Masa tu saya kerja pejabat peguam. Tapi dengan apa ni, dia orang ni Kristian lah, Kristian. Kat office tu kan, kat office tempat saya kerja tu ada dia orang Kristian kan. Ha, ajak tu pergilah apa angkat apa tu, pergi rumah orang tua-tua, pergi rumah apa rumah-rumah apa sajagat orang tua, betul ada OKU masa tu. Apa tak tahu pun apa pasal Jabatan Kebajikan Masyarakat lagi masa tu. Saya belum kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat lagi. Kan? Betul macam tu kan. Pergi. Tapi tengok hukuman baik-baik dia orang tu. Kata tu kalau lah beriman orang kan. Tentu apa?
Dah tentu Allah kata kalau dia beriman tentu baik bagi mereka. Tentu. Lepas tu Allah kata minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi di antara mereka ada yang beriman. Ada yang beriman. Ada apa tu? Saya jumpa kawan-kawan saya ada yang lama-lama tu kan. Zaman-zaman dulu muda masa apa belia kan. Okay, yang belia lah kan. Sama remaja saya tu kan. Ada yang dah beragama Islam. Oh subhanallah kan. Okay. Masuk Islam dia je. Islam kan. Jumpa kan. Kan dulu dulu tak dulu dia beragama lain ada kawan saya macam tu ramai yang saya jumpa alhamdulillah kan dan masih tu meneruskan dan mereka masih lagi meneruskan apa kerja-kerja kebajikan tersebut lah hebat dia mereka kan okey betul dan kebanyakan mereka orang yang fasik dan maknanya tak adalah fasik nak cerita fasik ni kan dia panjang cerita fasik ni. Yang dia satu bab lain, bab fasik tu kan. Okey. Itulah dia. Ini kita sembang-sembang santai lah tuan-tuan dan puan. Eh, dengar tak hari ni? Boleh ada sesiapa boleh respon tak? Dengar tak? Suara. Saya test pakai lain ni. Kan? Dah. Itulah dia kan kata sebenarnya kan kita ni adalah pendakwah. Ingat, siasalah letak dalam diri kita yang kita adalah pendakwah. Dan juga kita bukan hukum. Kita jangan hukum orang. Menghukum seseorang tu kan. Ah, betul. Okey meh kan. Insya-Allah meh kan. Jadi tu nak berubah ni kan bukanlah senang kan. Bukanlah satu yang senang. Bukan satu yang mudah. Ah, nak berubah tu nak berubah daripada apa bukanlah kata jahat tu kan tak. Dengan dulu kita ada kalau ada kesilapan adalah perilaku kita yang tak baik dulu kan. Kita nak berubah kepada yang lebih baik tu dia bukanlah satu yang mudah kan. Tapi dia perlukan istiqamah dia kena beristiqamah dia apa tu tinggalkan apa. Tapi boleh tak boleh. Daripada baik menjadi lebih baik. Okey, daripada baik jadi lebih baik. Eh, kita ni macam itulah hidup kita. Okey, itulah. Ni kalau sembang seorang-seorang macam ni lah. Tuan-tuan dengar, eh, dengar kan. Kan. Kalau ada boleh sembang-sembang, okey. Tak? Ya, kalau tu lah. Tapi itulah. Saya sebenarnya ada ni lah. Dah lama tak on air ni. Tak live kan. Yeah. Ni apa, terima kasih tu sahabat saya Azmi. Biasa lama saya tak jumpa ni. Sejak habis sekolah. Meh. Sejak habis sekolah tak pernah jumpa, man. Aduh, nantilah jumpa pas PKP dah lah. PKP. Tak lihat lagi, tak lihat jumpa. Aduh, Allahu Akbar. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita tambah baik diri kita. Yang penting kita jaga iman kita. Bukanlah kata tu kita apa kita doalah. Doalah kalau kita tak mampu nak dakwah nak ajak orang masuk Islam kita doalah dia dapat hidayah. Hentikanlah apa nak apa herdik-herdik orang kan. Okey. Banyaklah perkara. Sebenarnya dalam agama ni banyaklah perkara-perkara yang kita perlu ambil berat, titik berat kan. Ya. Bukannya banyaklah sebenarnya kan. Banyak yang kita perlu pelajari lah kan. Dan perlu faham. Agama ni bukan sekadar kita tahu je. Malah kita kena faham. Agama ni. Islam ni bagaimana. Eh? Semua orang ramai tu. Orang beriman tu ramai. Kan? Ramai. Tengoklah. Tapi ada tak orang yang dia beriman tapi dia tak semayang? Ada. Tu macam mana cerita kan? Tak. Dia kata kalau kata dia Islam, Islam. Tapi semayang, tak semayang. Pun ada juga. Okay. Macam mana kita nak ngajak tu? Ada yang tu, ada yang semayang, semayang. Puasa? Puasa fail lah ustaz. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa. Pun ada juga.
Tapi dia adalah kita tegurlah cara baik. Eh, zakat. Oh, lagi kadang-kadang ada yang tak bayar zakat. Zakat pun sama tak? Kan? Waktu banyak-banyak ni bayar zakat belum gitu. Apa nak bayar-bayar zakat ustaz tu? Apa semua tu tak? Tak boleh kan. Kena bayar zakat. Ha, ada. Tapi itulah dia cabaran ni sebagai seorang pendakwah. Cabarannya kita kena banyak sabar lah. Actually kita banyak sabar. Nah, kita belajar hidup kita ni sentiasa bersabar daripada tu kecil sampailah kita nak mati esok sabar, makin lama makin sabar, makin lama makin sabar. Okay. Jangan makin lama makin kurang sabar. Eh, ni makin lama makin kurang sabar. Sebab tu pentingnya kita memahami macam banyak perkara yang perlu kita fahami lah actually. Bukannya satu dua perkara je kan. Okay, bagaimana kita nak berhadapan dengan seorang ketua, bagaimana kita nak berhadapan dengan seorang yang lebih tua dari kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan ibu dan ayah kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan sahabat-sahabat, bagaimana kita nak berhadapan orang yang ada tu kena dia hormat, ada benda yang kita perlu hormati juga kan. Orang ada kalau ada pangkat tu kita kena hormati dia. Tak boleh je. Kita asyik cakap orang tak adil je kan. Kadang-kadang kan tengok kan masyarakat kita, kadang-kadang tengok ada kan, itu tak adil, tidak adil. Semuanya orang ni tak adil. Tak boleh lah. Kan? Kita ni adil tak? Kan? Dalam bab menegur kadang-kadang nak tegur pemimpin sana, tegur pemimpin sini sebenarnya. Kan kita pun cakap pemimpin ni tak adil lah, itu tak adil. Yang cara kita menegur tu adil tak? Kan? Bukan saya tapi cuba wujudkan satu suasana yang lebih baik. Kita wujudkan suasana yang apa? Kondusif gitu kan. Itu lebih bagus. Tak adalah kita nak gaduh-gaduh. Ini sana sini kan, tengok dekat dalam medsos ni kan. Macam-macam kan. Komen tu, komen ini, netizen tu tak puas hati tu tak puas hati ini, macam-macam. Ya. Ah, Betul kata pentingnya kita ni memahami dakwah tu bagaimana. Ya, ada waktu yang tegas, ada waktu yang kita buat lembut, sederhana. Eh, aku tu kalau kita asyik nak hentam je kan. Ya, macam itulah. Baik, kita teruskan. Okey, itu dia. Maknanya kalau Allah kata kita ni umat terbaik, kenapa kita umat terbaik adalah kerana kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu maksud kita sebagai umat kita terbaik. Kita menyuruh buat segala perkara yang baik dan melarang daripada perkara yang salah, yang buruk. Dan juga serta kita beriman kepada Allah. Sebab kita umat terbaik insya-Allah. Itu dia punya KPI dia lah nak menjadi umat terbaik. KPI dia tiga. Pertama, mengajak menyuruh buat baik, lepas tu melarang perkara mungkar, kemudian beriman kepada Allah. Itu KPI dia. Kemudian apa lagi? Bagaimana kita nak tu? Okey. Jadi, kita nak jadi seorang pendakwah. Kan? Itu biasa kan kita banyak kita nak berdakwah, kita kena memahami. Dia okey. Pada kebiasaannya surah ni lah kan, akan cerita lah. Orang apa akan bicarakan tentang dakwah ni adalah melalui surah An-Nahlu, kan, An-Nahlu ayat yang 125. Okey, Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Dia kata apa? Okey. Tu nak tengok ke dia punya tu? Sekejap Saya cuba masukkan jap. Bentar. Ah, Boleh kot masukkan. Eh, Bentar ya. Hmm, Tak apalah nantilah. Okey. Ud'u ila sabili
rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah dia. Serulah. Ha, serulah. Okey, dia pertama dia tengok. Serulah dia tu. Nak cerita ni kita macam mana kita nak berdakwah tu. Dia kata serulah. Serulah ni. Okey. Pertama, kita di sini kita panggil orang. Ataupun kita cakap. Kita tak pergi mana-mana. Kita cakap macam ni lah kan. Saya tak ke mana-mana. Tapi kita duduk kat sini je. Bila saya cakap dekat media sosial je. Tu kita betul cakap. Itu pun seru juga. Kan? Okey. Serulah. Satu, cara kedua adalah kita pergi. Pergi kat orang tu. Ya. Pergi cakap. Eh. Okey, betul. Ada. Pertama duduk. Apa tu? Kat sini. Ataupun kita ngajak orang datang. Tiga perkara yang berbeza tu. Berbeza kan? Kita tunggu kat sini. Cakap. Ajak. Kan? Serulah. Bagi tahu. Buat baik. Kita janganlah betul tinggalkan semua maksiat ni. Kan? Jangan buat ni. Okey. Dia kat sini. Saya duduk sini je. Saya tak ke mana-mana. Saya tak boleh masuk dalam kamera tu. Tak boleh nak masuk dalam kamera kan. Pergi kat tempat tuan-tuan. Perempuan kan. Tak boleh masuk. Okey. Di sini. Itu sama. Kedua, kita pergi. Ha, kalau ada peluang pergi tu kan. Ada peluang pergi berdakwah. Pergi keluar kan. Ada macam sahabat-sahabat yang betul betul tabligh kan. Mereka keluar. Dia orang pergi. Masuk sana. Masuk sini kan. Pergi jumpa orang sana. Bagi tahu. Okay, macam adalah. Siapa yang nak tahu tu kena dia join lah. Tak ada masalah join lah. Apa geng-geng apa tu kan. Apa sahabat-sahabat tabligh kan. Boleh join doang. Tak salah. Kan buat tak elok tu. Buat benda ajak benda baik. Ingat Allah, ingat Allah. Alhamdulillah. Tengah ajak orang ajak. Boleh juga. Ataupun buat program. Tu pergi tempat tu kita buat program macam tu kan. Masuk rumah, masuk apa? Ada yang masuk kampung asli lah kan. Okay. Sebab apa? Sebab masyarakat kita macam-macam kan. Ada yang dia segan nak jumpa kan. Kadang-kadang dia nak ilmu tu tapi tak ada dia nak pergi jumpa orang tu dia segan. Ada orang yang dia nak ngaji tapi dia segan. Tak siapa. Tapi kadang-kadang tak lah cakap ambil contoh COVID ni kadang baik juga kan. Dia tengok kebaikan dia apa. Orang yang tu kan tak ada segan dia nak belajar secara tak apalah. Belajar dia secara online. Pasal apa? Dulu malu ni pun ustaz kan. Sekarang dah belajar pakai secara online. Zoom ke, Google Meet ke, nampak? Kan? Dia tak jumpa segan. Takut nanti orang kata orang pandang serong apa. Betul. Kita tak boleh nak kata, boleh lah jangan kata jangan segan, jangan memanglah. Tapi kita cakap dia nak orang tu nak bina keyakinan dia bukan senang. Jadi dia susah dia apa tu? Ataupun kita pergi kat dia kan. Kata nampak macam susah hati kan, kata tengok orang susah hati kan, kenapa dengar. Kita pergi tegur kan. Banyaklah kena tegur. Eh. Jadi apa tu? Lepas tu dia kata apa? Okey, tu pergi. Pergi tu buat apa? Okey. Serulah apa tu? Ajaklah. Janganlah pergi tu kita senyap je. Ajak kebaikan tu ajak dia. Jom okey. Jom kita masuk Islam ataupun itu yang pertama adalah kalau kita nak dakwah pada orang yang bukan Islam. Yang bukan Islam kita dakwah, ajak dia masuk Islam. Yang dari Islam ni kita ajak dia buat baik. Ajak dia apa bertambah amal, jangan terlalu apa bergantung terlalu banyak keduniaan. Ingatkan dia, betul. Yang dari Islam tu kita ingatkan dia kan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kan. Ingatkan supaya jangan kita lalai tu. Rezeki ni Allah bagi. Bagi tahu dia. Kan ingat, jangan kita lalai. Rezeki ni Allah bagi. Kalau Allah tarik rezeki ni macam mana? Cakap elok. Jadi macam mana tanda kita bersyukur pada Allah Taala? Jom kita solat. Banyaklah cara ke itu yang kita ajak solat, ajak solat. Kita solat kat mana?
Ha. Dekat sana ada surau, ada sedia surau. Jom pergi kita pergi surau. Jom lah pergi. Sekarang ni tak boleh pergi surau kan. Ya, COVID kan. Ada satu cara kan. Kita buat kat situ pandai solat, tak pernah solat, tak pernah solat. Allahu Akbar. Jangan kita marah orang tu tak pandai solat. Jangan kita marah. Ya. Kita cakap dia, tak, Allah tak ada solat ke? Ajarlah dia ambil wuduk kan. Nak solat kena wuduk dia. Dah bersihkan diri ke belum? Oh, dia tahu tak tak erti ambil wuduk. Tu cerita kan. Tak apa apa tu. Apa tu dengan ada orang sampai mandi mandi junub pun tak erti. Ada. Tak erti mandi junub. Tahu tapi tak pernah mandi junub, tak benar. Tak pernah mandi junub macam nak solat. Nampak. Tapi macam mana kita nak tackle orang macam tu? Nampak. Takkan kita nak suruh dia, kau pergi balik mandi sekarang. Balik. Aduh, hai. Kesian dia. Belum apa lagi dah suruh tahu. Dah lah tak reti takkan kita nak pergi mandikan dia. Macam. Okay. Ni tak apa kita buat lah tu. Okey tak apa kita ajarlah dia solat dulu. Cik ni solat dia tu. Nak solat nak kena bersihkan diri. Okey tak apa lah. Ambil wuduk dulu. Ajarlah dia ambil wuduk dulu. Orang tak ada pipe. Ustaz dia tu macam mana dia katakan tak ada pipe lah. Kita tu sebab tu kita apa syarat syarat apa rukun rukun apa wuduk tu kan nak kena ada pipe ke? Ha, tak ada kan. Bawa lah kita kan. Itulah kita kan maknanya kita kena fikir benda-benda macam tu. Bawa lah botol air tu. Bawa lah gimana botol air besar tu kan. Walah mana tak bawa pula saya tak tunjuk Kan botol air tu kan. Bawa lah gimana mana supaya kita boleh ambil wuduk. Okey. Tak ada pun tu kalau pandai apa tu sembuh. Apa buat kan bubur dekat dalam bekas kan. Sembuh pun boleh. Macam baru dah tahu. Oh, lah macam ni ke? Saya ingatkan nak kena cek pipe dulu baru baru boleh wuduk ustaz kata. Lah selama saya tak tahu nampak? Orang tu tak tahu kadang-kadang. Orang mudah je, tak ada susah, tak adalah susah ustaz. Tak. Insya-Allah alhamdulillah kan. Kita ni tu sahabat saya alhamdulillah lama juga tak jumpa Allah. Sebenarnya saya dah lama tak jumpa sahabat-sahabat saya yang apa belajar sama-sama kan. Okey. Itulah rindu sebenarnya kan. Tapi nak buat macam mana? Ini je jalan yang ada nak berkomunikasi kan. Ustaz, Ustaz apa tu? Apa nanti buat sesi lah Ustaz dekat dalam tu dengan sahabat-sahabat yang lain Ustaz. Ha, InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT apa merahmati kita semua lah. Buat sesi kan. Kan, cerita lah tu lah tadi kan. Kita balik lah tu. Tu kira-kira macam apa ni. Kita hari ni santai je lah saya. Tak ada bukan nak ngajar tuan-tuan. Tak ada. Kadang ngajar tu kena buka kitab apa semua tu kan. Tu je lain lah. Kalau ada permintaan nak tu insya-Allah lah adalah kitab-kitab yang boleh nak dia ajar macam ni lah. Ni kan. Okay. Ada lagi banyak lagi sebenarnya ni. Tapi jadi saya suka baca kan, baca. Okey. Supaya kita tahu. Yang kita tahu tu okey lah. Yang kita tahu tu okey lah kan. Kita sampaikan tu macam mana kita nak ajar orang tu okey. Okey. Lepas tu dia kata kan, dengan hikmah kan dan kebijaksanaan itulah dia kata. Lepas tu serulah dengan hikmah dan hikmah kebijaksanaan. Kan. Bijaksana lah. Sebelum nak jadi bijaksana kita kena jadi bijaksana. Macam mana kita nak jadi bijaksana? Kita kena ada ilmu. Sebab tu nak berdakwah pun kena ada ilmu. Ada ilmu berdakwah, ilmu dakwah macam mana. Kan ada satu. Pasal saya belajar pengajian dakwah. Kan. Okey, kita tahu macam mana nak dakwah tu. Eh. Bawa lah benda tu supaya orang nampak oh Islam ni tak adalah apa ni sangat.
Oh, macam ni ke? Dia tahu, baru dia tahu. Okey. Cumanya itulah, nanti pelan-pelan lah. Jangan terus kita nak bagi dia faham ke senang kan. Tapi ada orang dia boleh insya-Allah alhamdulillah lah dia boleh cepat faham. Dia kata oh kan dia kesedaran dia kadang-kadang ada orang tu dia memang ada kesedaran dia cepat. Ya Allah, Ustaz, banyak dah saya dah tinggal ya Allah. Banyak okey. Tak apa. Lepas tu kita janganlah. Lepas tu kalau ada orang yang bercerita dengan kita dengan mengeluahkan apa dia ni cerita, jangan kita cakap tu tu, oi tak boleh kau ni, kau dah kena tu, sembahyang kena sembahyang taubat kau ni, tak boleh. Jangan macam tu, kan. Pelan-pelan kita, oh ya ke, tak apa. Senang je kita. Lepas tu kena tahu lah, kena tahu dengan siapa kita bercakap tu kan. Kalau Mak Rock tu kan, macam mana kita nak cakap dengan orang yang macam rocker sikit kan. Kalau yang jenis pendiam tu macam mana kita nak tu. Ada orang dia pendiam, diam je. Cakap betul diam je macam mana. Tapi adalah lama-lama dia boleh kan. Barulah dia kalau kadang kan dia mungkin dia punya apa pengalaman-pengalaman lalu tu buat dia jadi macam tu. Eh. Itu kena hikmah. Banyak hikmah. Tapi bukan saja dengan hikmah dan apa dia kata tu dan wa mau'izatul hasanah dan nasihat pengajaran yang baik. Kan? Okay. Wal mau'izah hasanah kan. Okay. Jadi apa dah? Apa nasihat yang baik. Cakap dia elok. Bukan kita cakap tu tujuh apa ni? Apa kan? Dah apa dah tahu tak pernah sembahyang apa semua tak boleh. Jangan. Yelah, mungkin satu tempat tu ada okey kan. Tapi cara tu kan kalau kita tengok perhati kita tu kan dengan family kita boleh cakap macam tu nak tegas macam tu orang tu kasar tu pasal apa kita family kita kan ajar dia macam mana pasal apa air di cicang takkan putus seorang ayah kan didik anak kan cakap itu semayang lah tu marah kan apa kita cakap macam tu kan macam mana air di cicang takkan putus insya-Allah eh tu kan family tapi kan orang luar kita jangan buat macam tu kan kita tak tahu makin makin kita apa nanti belah kadang-kadang makin jauh kita nanti makin jauh bukan jauh kan dengan kita dia tu makin jauh dari kita tak nak dia kan cakap dia elok ha. Kalau antara cik guru lain guru dengan anak murid lain ya. Guru tegur anak murid kita lain even pun guru pun ada juga cara dia tak boleh juga dia sewenang-wenang je dia nak tu berkeras dengan anak murid betul kan? Tak suka nanti itu betul kan tapi ada juga yang kadang-kadang guru dia lembut je. Dia anak murid dia boleh terima juga pak. Kan? Itu tadi cara lah kena tengok. Itu skill lah, skill kita apa? Kita tengok orang lah kan. Kita tengok orang tu macam mana. Itu kita tahu. Orang ni macam ni, orang ni macam ni kan. Itu pengalaman saya lah kan kena jumpa orang. Sebab saya punya apa tugas kan dalam apa kerja saya tu kan dalam kerja saya tu memang jumpa dengan orang dulu dekat daerah selalu jumpa sekarang ni dah dekat saya duduk dengan institusi banyak jumpa orang OKU lah so kat sini kat tempat saya yang sekarang ni saya banyak tengok OKU perhati OKU ni macam mana tu macam mana actually banyaklah benda-benda yang saya tahu pasal OKU tapi orang tak pernah tanya saya biarlah tak apa lah saya tanya kan saya boleh cakap cerita lah OKU ni macam ni ini perhatian saya saya sudah dah 3 tahun saya kat sini. Kan dah hampir 4 tahun dah. Okay. 2017, 18, 19, dah 20, 21 tahun dah 4 tahun dah. Okay. Nampak? Apa tu? Lain lah OKU kan. OKU ni unik lah unik kan. Kat tempat saya ada macam-macam OKU dia kan. Baik. Sekarang itu sekarang lah. Jadi itu kena tahulah betul macam mana nak dakwah dengan OKU ni macam mana pula.
Itu sekarang saya tengah tadilah tengok. Itu dia itu pengajaran yang baik kan. Dan lepas tu dia kata wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan tu. Kalau tu bahas, bahas. Tapi nak bahas pun hiya ahsan billati hiya ahsan. Bahas dengan baik. Nak bahas pun bahas dengan baik, cakap baik-baik. Nanti kita kupaskan lagi tentang tentang tu lah. Ini secara general lah kan. Soal Nahlun ni secara generalnya. Dia adalah kolon jadi dan apa? Macam ada banyak lah. Nanti kita kupaskan lagi. Eh, Pak, cakap yang benda yang baik, cakap elok-elok, lembut-lembut. Jangan maki hamun kan. Dia tak suka kan. Nanti kita pun berapa lama pun boleh hidup kat dunia ni nak maki-maki orang buat apa kan. Kadang-kadang saya kesian lah. Saya kalau orang-orang dia cakap kasar-kasar ni saya kesian kat dia. Saya senyum je. Orang yang cakap kasar ni cakap no kan. Tegas tu lain lah, tegas tu. Tapi kalau yang jenis cakap kasar ni apa ni lah, apa mutuk batuk dah apa tu merendah-rendahkan orang kan. Ha, Bukan saya pernah alami lah benda-benda macam tu kan. Tapi tak nak cerita saya tengok. Tapi saya senyum je lah tengok. Itulah nak macam mana. Diam je lah kan. Kesian. Apa kasi kesian kan? Sebab apa kenapa kita nak emosi je kadang-kadang lah. Eh, Kita hidup ni bukan kita seorang je kat dunia ni. Kita memerlukan orang di sekeliling kita. Jadi kita tak perlu nak emosi. Kadang-kadang orang tegur kita kan, kita tegur, kalau orang tegur, anggaplah teguran tu apa dan apa, kita terimalah dengan baik. Kan? Terimalah dengan baik. Okey. Dan kita juga apa? Jangan kita je kita pun kena terima juga teguran orang dengan baik. Macam tu. Ada orang dia kau tegur orang pandai. Oh, faham tegur orang. Cakap orang tu kita kan. Tapi bila orang tegur dia, oh marah dia melenting dia. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Jadi cakap baik. Ada waktu ketika yang kita boleh tinggikan suara, ada waktu ketika kita kena rendahkan suara. Bercakap dengan tu kan. Okey. Bercakap tu ada cara dia, nada dia kan. Itu dah ada ilmu dah. Itu ilmu dan juga pengalaman. Okay. Dia makin hari makin kita sedar kan. Kita belajar dari kesilapan kita. Janganlah aku takut buat silap tu, jangan takut. Buat silap tu semua buat silap. Jadi kita belajar dari kesilapan kita dan kita tambah baik. Kita tambah baik. Okay? Baik itu dah dia. Kata baik. Sungguh lepas tu Allah kata kan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okay? Dan habis ni dah pun dah apa seru apa dah apa berbahas dah dengan baik kan, bukan saja tu bahas pun kena baik. Ini baik. Ha, Lepas tu sesungguhnya Tuhanmu, Allah kata sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat. Nampak? Allah yang kita sampaikan dia, kita bagi tahu kata dia tahu, dia Allah yang tahu. Dan kita kena sampaikan benda betul lah. Dan kita sampaikan benda yang kita tahu. Jangan sampaikan benda yang kita tak tahu. Ada orang dia sampaikan benda yang dia tak tahu. Dapat mana ni? Tengok dekat ni. Dia, tengok dekat apa medsos. Oh bahaya, jangan. Medsos ni lah benda paling kan. Tuan-tuan perempuan tahu ke medsos apa? Medsos tu media sosial kan. Tengok komen-komen tu kan, tengok video sana video. Oh, saya macam saya lah orang kata tunjuk video-video kan. Kan? Tengok dulu. Apa ni sahih tak sahih kan? Jaga-jaga. Jangan mudah apa ni dengan video-video dekat medsos ni bahaya kan. Punca fitnah banyak. Eh. Okey.
Jangan. Tu. Mesti hati-hati. Kadang-kadang benda tu bukan seperti apa yang kita kadang-kadang benda perkara tu adalah bukan apa yang seperti apa yang kita fikirkan kadang-kadang. Jangan kita terpedaya dengan apa video-video yang ada di medsos ni kan, media sosial ni. Jaga-jaga. Tengok boleh, percaya jangan. Perhati dulu tabayun dulu kan, tengok hati-hati. Sebab kita nak wujudkan suasana yang baik. Okey, baik tu. Sebab Allah tahu kan. Okey. Allah kata apa? Dia juga yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah juga yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuknya. Allah tahu. Nak ceritanya kita, sebab tu kita kena cakap benda baik, cara yang baik kan. Jangan asyik-asyik apa pertama itulah. Okey. bi- Kita nak bercakap cakap dengan bagaimana kita nak dakwah dengan orang bukan Islam. Lepas tu kita nak dakwah yang orang Islam sendiri. Okey, lepas tu yang penting kita nak penting satu lagi kita nak dakwah diri kita lah. Dakwahlah diri sendiri. Jangan asyik tengok orang apa nak dakwah orang. Kepala otak kita ni asyik nak fikir orang je kan. Aku nak ajak orang buat kebaikan aku. Yang diri kita ni kita tak nak ajak buat kebaikan. Ah, kita pun nak ajak lah buat diri kita buat kebaikan. Amen kan? Tak. Ah, Bak, ya ajak. Aduh, ini ajak orang buat kebaikan tapi diri sendiri tak nak ajak buat kebaikan. Salah lah tu kan. Betul. Apa ni kan? Dah. Ya, Ustaz Hamidi kan? Ustaz Hamidi. Hmm. Terima kasih Ustaz Hamidi ada. Dia lagi cabaran. Setiap orang ada cabaran yang lebih beza-beza lah dalam dalam dakwah ni kan. Okay. Sebab tu Allah kata apa? Hanya Allah yang tahu siapa yang sesat, siapa yang buat petunjuk. Jadi kita ajaklah sampaikan balik Quran ni walau ayah kan sampaikan walau satu ayat kita sampaikan. Eh. Jangan ada sikit sampai sikit. Tak tahu wallahu alam. Jangan cakap apa-apa kan. Jangan sebut je lah wallahu alam tak tahu. Tapi ambillah manfaat daripada benda yang tak tahu kita ambil manfaat tu apa? Kita belajar. Kita belajar baca, kita baca cari kita je. Jangan asyik kita nak blame ibadah orang apa semua. Semua tu kan. Tak boleh. Saya sudut dari berbahas tu itu lain lah. Kan itu level-level lain tak apa. Kita jangan masuk campur. Bahas dia bahas lah kan. Macam-macam lah. Saya suka kat tengok kan perbincangan-perbincangan perbahasan-perbahasan tentang ilmiah ni kan kajian-kajian tu ada yang tentang yalah tentang bid'ah lah yang tu yang apa uh, apa uh, wabi lah dia kan yang tu macam-macam lah saya okey je. Ustaz mana Ustaz mana jangan tanya Ustaz belah mana kan nak tahu belah mana tunjuk nanti kita discuss macam mana kan. Okey. Banyaklah. Okay. Dan kita janganlah amalan orang tu jangan kita mudah-mudah untuk mempertikaikan amalan orang selagi benda tu ada dia punya sumber kan ada sumber apa dia buat tu ada dalil walaupun dalil tu dalil umum ke yang penting ajak orang ibadah buat amal baik sebab Allah SWT sebut sendiri kan dalam tadi awal-awal soal hasyr kan Allah ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad kan Allah sebut dalam Quran al-hasyr kata wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan apa kan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya kan. Tapi bukan itu saja dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhati apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya. Nampak? Kita tengoklah.
Apa yang kita sediakan untuk amal kita kan? Untuk apa? Untuk hari esok. Bawa tu apa kita nak bawa esok di akhirat. Nampak? Takkan nak biar bagi nak suruh orang apa amal sikit-sikit kot. Janganlah amal sikit-sikit. Zikir tak boleh. Zikir tu tak boleh banyak-banyak. Nanti dia ada hujah dia tentang buat baik tu. Kan? Tentang kebaikan. Siapa kata kan? Nanti kita panjang lah. Itu cerita panjang tak. Kang itu je dah bab tu je dah masuk berapa lama nak dibahaskan kan? Kan? Okey. Sebab Allah sini Allah kata Allah kata wattaqullah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun kata dia. Allah meliputi pengetahuannya dan segala kamu kerjakan. Apa Allah kita buat Allah tahu. Sebab tu kita jangan mudah-mudah untuk mempertikaikan apa amalan orang tu kan. Selagi selagi apa yang diamalkan itu masih dalam kerangka syariat kan, tidak melampaui batas, ha, okey. Jangan pertikaikan. Dia nak baca Yasin malam Jumaat ke? Dia tak nak baca malam Jumaat ke? Dua-dua pun boleh. Dia tak nak baca malam Jumaat pun tak apalah. Dia nak baca malam Jumaat pun tak apa, biar. Dia nak baca Yasin 3 kali ke, ni Syaban ke? Ya, bacalah. Dia nak baca. Tapi kita kena bagi pemahaman yang dari sudut lain kita bagi faham lah itu saja. Nak baca amal lah, tak masalah. Biar amal banyak. Ha, dia ada had apa tu. Cuma kan jangan melampaui batas adalah kan kalau yang difardukan itu dah tentu dia punya apa rakaat semayang tu kan. Subuh tu 2, jangan buat subuh tu 3 pula. Itu melampau namanya, tak boleh. Mentang-mentang lah nak apa? Nak banyak amal. Ustaz kata kena banyak amal kan. Buatnya subuh 3 rakaat. Tak boleh, tak boleh. Subuh mesti 2 rakaat. Okay? Macam itulah. Dan seterusnya apa? Soal-soal yang lain lah. Kan? Nampak? Jadi Allah SWT akan beri petunjuk. Ya, insya-Allah. Skor apa dah ni? Ni celoteh-celoteh. Okeylah 10.30 dah. Cukup lah tu. Tak boleh lama-lama. Kan? Kalau lama-lama siapa tinggal lagi ni? Ha. Terima kasihlah pada yang sudi nak dengar celoteh saya kan. Hari ini tajuk dia adalah kita pendakwah bukan penghukum. Nanti sampai-sampaikanlah pada sahabat-sahabat yang lain. Ya, insya-Allah. Okey. Siapa yang mendengar tu, kalau ada yang siapa nak komen boleh komen. Nak tanya soalan pun nanti boleh tanya soalan kat sini nanti tu kalau ada apa-apa soalan yang saya boleh jawab saya jawab insya-Allah. Okey, kalau saya tak jawab saya rujuk dengan sahabat-sahabat yang lain. Saya pun belajar kan. Kita hidup dia belajar kalau tengok dekat Facebook saya tulis tu kan. Hidup ni belajar. Hari-hari belajar tuan-tuan kan. Belajar kita belajar, jangan kita rasa kita dah pandai. Makin kita belajar makin makin rupanya makin tak pandai. Macam banyak lagi kan. Sebab tu jangan kita mempertikaikan orang yang pergi belajar. Apa ni, jangan pertikaikan apa ingatkan macam-macam lah zaman sekarang dah mula kan, macam-macam kan. Saya malah nak apa ni lah, macam isu-isu macam tu kan. Tapi sebenarnya tak elok lah. Jangan pertikaikan orang tu nak pergi belajar kat mana pun. Ha, dia nak pergi belajar dekat universiti ke, ambil PhD ke, ataupun dia nak pergi pondok ke, nak belajar secara tradisional ke, boleh. Ya, jangan dipersoalkan. Okay. Pasal pemahaman orang tak sama. Ada orang dia cepat faham, ada orang dia lambat faham. Yang penting kita ni Islam, ingatkan, jangan kita ah, berapa ni lah, berpanjang-panjang sangat nak ni kan, berbalah-balah. Cuba cari jalan cari apa tu lah kan, cari sesuatu apa ni, yang sama lah kan, mana kesamaan yang kita boleh tu kan, insya-Allah kan. Okey, tunggu kita nak bahas tu bahas ni kan. Nanti yang masyarakat lain apa yang orang awam pening pula nanti. Eh,
Yang penting gitu. Antara kita antara yang siapa yang tu okey lah. Tapi kalau apa sampai orang lain pun ah, jadi pening pun susah juga. Eh, kita tak boleh lah kata orang lain tak tahu. Tak boleh. Kadang-kadang kita kata kita mengatakan orang tak beradab, kita sendiri pun tak beradab juga. Pun tak boleh juga. Ya, maaf lah kalau saya cakap benda ni kena cakap lah, kena cakap terang-terang. Benda tu berlaku. It's happen no. Nowadays it's happen. Semua nak semua nak dihentam je kan. Ha, hilang dah. Okay. Jadi insya-Allah kita sambung lagi nanti saya sambung tentang dakwah ni. Kita pendakwah bukan penghukum. Sembang-sembang dengan saya lah kan. Kalau ada nak buat sesi ke apa ke, bolehlah bagi tahu. PM lah saya insya-Allah. Cik masa walaupun sibuk juga. Sibuk tuan-tuan, perempuan, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu kan. Sibuk sekarang sebab nak siapkan macam-macam lah, nak siapkan penulisan tu ini. Jadi saya doakan lah. Yang penting lah, satu lagi kan, jangan lupa kita doakan semua orang. Eh, doakan semua orang untuk apa kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Taala rahmati kan hidup semua orang. Ni kejap lagi nak tidur kan, doakan. Doakan untuk saya juga jangan lupa. Mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman yang baik pada saya tentang agama. Itu je. Dan juga saya doakan agar semua sahabat-sahabat yang mengenali dalam Facebook ni kan, Facebook saya ni, saya doakan kepada Allah SWT rahmati. Terutama pada guru-guru saya, sahabat-sahabat saya dalam ni. Adik-beradik saya, keluarga saya semua ada dalam ni. Saya doakan insya-Allah. Jadi sama-sama doa apa tu? Mudah-mudahan Allah Taala ada antara doa-doa yang kita ni yang Allah terima kan. Saya tak kata doa saya je Allah terima tak kan. Mungkin tak saya tak aku ada kekurangan dia tapi tuan-tuan perempuan, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah, ibu-ibu tu kan luar di sana lain tu mungkin doanya lebih makbul kan. Okey. Insya-Allah. Doa je. Ni, jadi cukup sekadar itu perkongsian saya pada hari ini berkaitan dengan kita pendakwah dan bukan penghukum. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Kita jumpa lagi.